sekiranya kerajaan PN tumbang pada sidang ini, seperti yang kita sebutkan tadi, ordinan tak lulus, pindaan standing order tak lulus, semua yang diusul dibawa oleh Menteri Undang-Undang semua tak lulus. Dan kita anggap dia letak jawatan. Kita anggap dia gentleman. Gentleman. Dia design jawatan, letak jawatan. So apabila ini berlaku satu senario di mana tidak ada satu kumpulan yang ada kontrol majoriti. PH lebih kurang 90 undi, lebih kurang. PN mungkin 70, lebih kurang 70 lebih. BN 40. Dia masuk MIC, MCA 40 plus lah. Kita ambil 40. 90, 70, 40 dengan warisan pejuang muda lebih kurang 20. So end up total 220. Tak ada mana-mana satu kumpulan yang ada simple majority. Semua tak boleh form government. Tapi kerajaan PN sudah jatuh. So apa yang nak buat? Memang ada cara. Ada cara untuk apa alternatif yang ada untuk selesai tanggungjawab beliau di bawah perkara 43, iaitu untuk melantik satu kerajaan baru, Perdana Menteri baru yang akan melantik menteri dan kerajaan baru. Di mana ada ahli parlimen di Dewan Rakyat pecah pada 3 belah, ya. So mana-mana belah ada majoriti lebih daripada 110. Okey. Itulah keadaan yang sekarang Tuanku Agong menghadapi. Tuanku Agong pun ada option lain macam ini. Sebab istilah yang digunakan dalam perlembagaan ialah mana-mana ahli parlimen yang nampaknya appears to him, ya, nampaknya kepada Agong boleh dapat sokongan majoriti daripada semua ahli parlimen. Jadi ini memberi dia ruang untuk mempertimbangkan isu ini. Dan pada pandangan saya, dia boleh meneliti 3 belah ini sekarang. Okey. Perikatan Nasional sudah pecah mungkin 2 belah. Pakatan Harapan dengan beberapa kerat ahli parlimen lagi daripada pejuang, mungkin daripada warisan, ada jumlah yang besar, mungkin 105, tapi bukan majoriti juga. So Agong ada budi bicara bagi saya untuk panggil pimpinan utama blok itu yang terbesar, yang ada sokongan daripada grup terbesar, panggil dia dan kata, okey, sekarang saya lantik saudara, saya lantik Ketua mana-mana sebagai Perdana Menteri. Boleh. Dia ada 2 option. Satu, Perdana Menteri interim. Saya lantik you sebagai Perdana Menteri interim, saya bagi 2 minggu atau 1 bulan, pergi dapat sokongan tambahan dan balik sini dengan majoriti. Ataupun option pun ada, kedua ada. Sebab walaupun kamu tidak memiliki satu majoriti, saya berpendapat kebarangkalian kamu sebagai ahli parlimen boleh dapat sokongan majoriti adalah sangat tinggilah, hampir pasti. Dan saya lantik sebagai Perdana Menteri. Itu pun boleh. Sebab dia mesti selesai masalah negara ini. Dia tak, Agong tak boleh kata, tak ada orang dengan majoriti, saya tak mau lantik. Tak boleh. Dia mesti tangani isu itu. Dan dia ada hak di bawah undang-undang, di bawah perlembagaan Malaysia untuk membuat option ini. Jadi bagi saya tidak risau tentang keadaan itu. Agong boleh selesai masalah itu. Tapi dia akan bagi kepada grup yang terbesar lah, ya, yang nampak jelas terbesar. Tapi adakah ini juga tidak stabil? Sebab nanti pergi parlimen, semua usul IUU semua tu tak lepas juga kalau dia tak boleh kontrol command. Okey. Ini pun biasa berlaku di dunia. Ada beberapa negara dulu, sekarang dan masa depan pun di mana kerajaan minoriti memerintah. Memang. So bila dia masuk undang-undang baru dalam parlimen, mereka mesti berunding lah. Berunding dengan ahli parlimen daripada parti lain, parti yang tidak dalam blok mereka, runding untuk dapat sokongan untuk lulus undang-undang. Kalau tidak, undang-undang baru tak boleh dibuat. Dia memerintah negara menggunakan undang-undang lama, tapi dia masih memerintah. Dia memerintah negara. Ya, bukan dalam keadaan itu. Ya. CSA boleh pakai? CR itu pun satu cara.
Tapi bagi saya tidak semestinya, itu option satu. Apa ni, confidence and supply agreement. Itu bermaksud dia kata okey, kita bagi beberapa tawaran kepada ahli parlimen di blok yang lain, tapi you kena sokong kerajaan kita supaya kita sampai ke majoriti. Itu pun boleh. Tapi bukan semestinya. Biasa macam New Zealand, sebelum Perdana Menteri Ardern Jacinta Ardern baru ni dia menang pilihan raya, dia menang berdaya. So sekarang dia memerintah New Zealand dengan kerajaan yang dengan majoriti. Tapi sebelum itu untuk 2-3 tahun dia memerintah New Zealand dengan kerajaan minoriti. Memang dia buat 2 tahun. Jadi ini keadaan yang biasa untuk beberapa negara dan Malaysia pun mungkin akan melalui keadaan yang sama. Tapi sebaik-baiknya sekiranya PN tumbang, boleh terus ada satu kerajaan yang dapat simple majority lah. Itu betul. Itu terbaik. Lebih stable lah untuk long term. Dan tadi YB sebut kata mungkin ada pihak yang mengatakan pertukaran ini tidak wajar kerana akan mengganggu lawan pandemik dan sebagainya. Saya rasa itu tidak menjadi alasan sebab sudah gagal. Sebelum darurat 2,000, selepas darurat jadi 8,000. So sama ada tukar kerajaan atau tidak, pandemik tetap sudah sampai satu tahap yang cukup tenat. Hal sebenarnya pendirian Pakatan Harapan sekarang ialah strategi Kerajaan Perikatan Nasional dari segi pengurusan ekonomi, dari segi langkah-langkah untuk mengatasi pandemik ini, semua mesti dikaji semula. Bila kita lihat mereka sudah membuat langkah-langkah yang salah, yang tidak berkesan. Khususnya dengan pandemik 19 ini, kita akan kaji semula semua strategi mereka dan kita akan rangka satu strategi baru, bukan saja untuk COVID-19, juga untuk ekonomi negara juga. Dan kita tak setuju di mana lockdown macam sekarang berlaku, diteruskan. Mungkin kita akan buat lockdown tapi cara yang berbeza. Dan kita akan tumpu lebih kepada nasib B40 secara keseluruhan. Mungkin PH bentangkan satu usul cadangan alternatif dalam parlimen? Ya, itu tentu dalam perbahasan. Ini akan dibahas dan akan diucap oleh wakil-wakil kita lah, khususnya Ketua Pembangkang dan beberapa pimpinan lain. Mereka akan menjelaskan dan bentang apakah pendirian kita yang berbeza daripada pendekatan Perikatan Nasional. Dan apakah pertukaran kita akan buat. Dan alasan ini memang kita akan berbahas dan kemukakan itu kepada Dewan.